Surah Az-Zukhruf. Kau surat 489. Surah Az-Zukhruf, kau surat 480. Bismillah. 489. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. Surah Az-Zukhruf. Zukhruf ni perhiasan. Biasanya digunakan daripada emas, perhiasan. Dimaksud dia Zukhruf ni, maksud dia perhiasan. Allah SWT datangkan dalam Quran berkata Zukhruf ni banyak kali. Dia Allah SWT bagi tahu tentang istilah yang digunakan untuk menjauhkan manusia daripada Allah, dihias dengan oleh Allah Taala panggil zukhrufal qawli ghurura. Kata-kata yang dihias penuh dengan tipu daya dibuat untuk menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Zukhrufal qawli dihias. Tapi surah ni Zukhruf ni dalam Quran ni berkenaan dengan emas, perak, ambil zukhruf. Dan Allah Ta'ala cerita tentang Zukhruf ni bagi tahu tentang hakikat dunia. Hakikat dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana di antara punca menyebabkan manusia tidak dapat beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi surah Zukhruf ni datang surah Syura, daripada Hamid, daripada Ghafir lagi, kemudian Fussilat kita baca, kemudian Syura, kemudian Zukhruf yang keempat surah Hamim yang dimulakan dengan Hamim. Dan turut nuzul dia pun sama juga. Turut nuzul dengan turut masah sama. Ghafir, kemudian Fussilat, kemudian Syura, kemudian Zukhruf.
Kemudian dukhan, masih lagi sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, hanya Allah yang Maha mengetahui. Wal kitabil mubin, seperti mana surah Hamim yang kita lalu. Allah telah mulakan dengan Quran. Dan surah ni pun sebenarnya ajib, ada dekat 8 kali ke 7 kali total Quran. Ini mula-mula wal kitab, demi kitab yang sangat jelas. Quran ni kitab yang sangat jelas. Allah Taala bersumpah demi kitab yang sangat jelas, yang sangat. Kitab tu sendiri jelas dah. Suatu benda yang dijadikan kitab tu, benda tu jelas dah. Tambah lagi, inna ja'alnahu Qur'anan, kami jadikan Quran ni bacaan yang sangat jelas daripada bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu dapat berfikir. Yang kedua, wa innahu fi ummil, dan Quran ni sebelum diturunkan fi ummil kitab, berada di ummul kitab, di Lauh Mahfuz. Dan ladaina la'aliyun hakim, di sisi kami la'aliyun hakim, benar-benar berada di tempat yang sangat tinggi, hakim yang penuh dengan hikmah. Benar-benar Quran ni la'aliyun hakim. Asalnya wa innahu la'aliyun hakim fi ummil kitab. Wa innahu ladaina la'aliyun hakim fi ummil kitab. Oleh kerana itu tengok kata begitu. Afanad duribu ankumudz dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Terjemah harfiah. Dia kena ambil akhir dulu. Oleh kerana kamu ni kaum yang melampau, yang tidak mahu ikut Quran, yang tidak mahu beriman dengan Nabi selepas datang wahyu bertalu-talu ni, adakah kamu fikir kami akan berhenti menurunkan wahyu ni? Adakah kamu menyangka, wahai orang Mekah, bahawa semata-mata kerana kamu berpaling tak seikut ni, semata-mata kerana kamu ni kaum yang melampau, tolak Allah, tolak taat pada Allah, tolak beriman dengan Quran ni, bahkan kamu tuduh macam-macam, ada kamu fikir kami akan berhenti tak daripada terus bagi wahyu pada Nabi, tak daripada pihak Allah putus asa? Tak, tidak. Bahkan wa kam arsalna min nabiyyin fil, berapa banyak dah rasul kami telah hantar, berapa banyak kami telah hantar di kalangan nabi sebelum ni, orang dulu-dulu. Dan memang begini sifat mereka semua. Wa ma ya'tihim, ni usuluk yang lain pula. Tidak datang pada mereka mana-mana nabi melainkan ke semua kaum yang sebelum ni mempersendakan, tidak buat ngaji. Lalu bagaimana Allah Taala buat? Fa ahlakna ashadda minhum batsha, Allah beritahu, lalu kami telah binasa kan. Yang mana orang yang dulu yang mempersendakan itu ashadda minhum batsha, lebih kuat lagi daripada orang Mekah ni. Dia sudut kekuatan dia. Dia sudut kekuatan. Wa madha mathal awwalin, dia telah berlalu dah contoh orang dulu yang telah Allah telah binasakan, yang Allah telah ditis sebelum ni kan, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh. Wala in sa'altahum, kemudian kembali semula tanya orang Mekah, sekiranya kamu tanya mereka, wahai man khalaqas samawat, siapa dia jadikan langit-langit dan bumi? Nescaya mereka kata Allah. Nescaya mereka kata khalaqahunna Allah, khalaqahunna al-azizul alim, yang menjadikan siapa dia? Aziz, yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Bahawa dialah yang jadikan untuk kamu, oleh kerana dia juga yang jadikan untuk kamu ni bumi ni, tempat kamu menetap, tempat kamu duduk. Wa ja'ala lakum fiha, dia jadikan pada bumi ni ada jalan-jalan. Mudah-mudahan kamu dapat petunjuk. Dan dialah yang menurunkan Quran ni. Wallazi nazzala minas sama, dia juga yang menurunkan daripada langit air hujan. Biqadar, dengan kadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anshadna bihi baldatan maitan, lalu Allah Subhanahu wa taala bawa air itu di bumi yang telah, di tempat negeri yang telah mati. Kadzalika tukhrajun, demikianlah kamu akan dibangkitkan semula. Kamu akan dibangkit semula seperti mana kamu lihat bumi yang gersang, yang tandus dituang air hujan, kamu akan lihat tumbuh-tumbuhan. Maka begitulah proses kamu dibangkitkan semula. Dan dialah juga wallazi khalaqal azwaja kullaha, jadikan sesuatu ni ada pasangnya belakang. Wa ja'ala lakum minal fulki, dia jadikan untuk kamu kapal-kapal yang dapat berlayar. Wal an'am, binatang ternakan. Ma tarkabun, yang kamu jadikan sebagai kenderaan yang kamu naik dia. Dia yang mana litastawu ala zuhuri, bila kamu naik, tengok ni mari pula istawa ala ni. Litastawu ala zuhur, istawa ala. Bila kamu berada di atas
belakang dia. Tak atas belakang. Sebab tu bukan duduk kan. Tak, dia tak ada mana duduk. Dia tengok sesuatu tu sesuai ke tak sesuai. Tak. Sini ni kita kata tak, kalau binatang kalau kuda agak duduklah atas kuda tu. Tapi kalau kapal tu tak, atas kapal tu bila baca doa litastawu ala zuhuri. Bila kamu berada sebab tu bersmaya ni bahasa kita tak duduk. Dia tak ada bersmaya, tak ada makna bersmaya. Dia kena berada di atas aras. Berada di atas aras. Kecuali kalau kita terima duduk tu istilah bahasa Kelantan kita kan duduk. Tak. Duduk tu tak semestinya duduk. Duduk dengan makna berada. Boleh. Tak. Dia duduk atas kapal, dia duduk atas duduk dengan istilah duduk ni maknanya berada, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak. Sekadar tu. Sebab istawa tak ada makna duduk, tak ada makna naik, tak ada makna istiqrar, tak ada makna. Sebab tu kita jumpa surah Muhammad kan. Fastawa ala suqih. Istawa ala suqih kan. Tu makna kau pula nadaja, masak. Tak, makna masak. Kita mana boleh terjemah duduk. Litastawu ala tu, bila kamu sudah berada di atas belakang dia ataupun di atas kapal tu dengan sempurna. Mesti ada makna sempurna. Dengan sempurna. Masa tu baru summa tadhkuru nikmata rabbikum. Kemudian kamu sebut nama Tuhan kamu, nikmat Tuhan kamu ni. Iza stawaitum alaih. Bila sudah sempurna kamu berada di atasnya ni. Bila sudah sempurna. Iza stawaitum alaih. Bila sudah sempurna kamu berada di atasnya, maka katalah subhanalladzi. Mesti ada makna sempurna. Mana dia terjemah merasa sempurna ya. Sempurna tu mana? Daripada istawa. Wa taqulu, dan hendaklah kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kita kepada Tuhan kita akan kembali. Kemudian kritik orang Mekah, kritik kefahaman, kritik orang yang jadi Allah yang tanya mereka ni, siapa jadikan langit? Allah. Siapa jadikan bumi? Allah. Siapa jadikan jalan-jalan di bumi ni? Allah. Siapa yang menurunkan? Allah. Semua Allah belakang. Wa ja'alu lahu min ibadihi. Tiba-tiba mereka jadikan bagi Allah di kalangan hamba Allah ni juz'ah, sebahagian daripada Allah. Sebahagian. Siapa dia ni? Tak. Malaikat-malaikat lah di kalangan orang Mekah jadikan dakwah mereka ni, malaikat-malaikat ni anak tina Allah. Semua-semua mereka. Sebab tu nama berhala dia banyak tina belakang. Tak. Tina Manat, Lat, Uzza. Tak, nama tina. Dia ubah. Dalam surah An-Nisa kan Allah Taala begitu, in yad'una illa inatha wa in yad'una illa syaitanan. Mereka tidak seru malaikat inas. Sebab tu Tuhan berhala pun mereka namakan dengan nama Tina. Hatta di Taif pun besar sekali kan, Taghiyah. Nama Taghiyah. Nama pun tahu dah ada. Sebab ada dia bagi kekuatan lah tu. Wa ja'alu lahu, ni Allah Taala kata wa ja'alu lahu, mereka jadikan bagi Allah ni di kalangan hamba Allah ni juz'an, sebahagian daripada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan anak perempuan Allah. Innal insana lakafur, sesungguhnya manusia ni lakafurum, benar-benar kufur, nyata. Amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil manin. Tengok, adakah dia dakwa ni, istifham ingkari dia bagi. Adakah patut dia kena ada makna, adakah patut manusia dakwa bahawa Allah SWT jadikan di kalangan yang dia cipta banat, anak perempuan sebagai anak dia. Wa asfaakum bil manin, alakah dia pilih dan anak jantan yang orang Mekah. Wa idza busyira ahduhum, mereka orang Mekah ni, orang Arab ni, bila diberi berita bahawa salah seorang mereka ni apa yang dia kata pada Ar-Rahman,
Sebagai contoh, gapo dia? Allah SWT ada anak tina, malaikat-malaikat dia anak tina Allah SWT. Dhalla wajhuhu muswaddan, berubah wajah dia. Allah beritahu jadi hitam. Wa huwa kadhib, dalam keadaan nak marah, tak puas hati. Tak puas hati. Bila dia beritahu bahawa anak yang lahir itu anak perempuan. Allah beritahu. Awaman yunashau fil hilyah wa huwa fil khisam ghairu mihani. Ayat ni masalah ni. Dah ayat ni. Sebab ayat ni jadi orang kritik. Tengok Allah nak kata, kalau terjemah, bukan kita kata nak terjemah harfiah pun tak boleh. Allah tiba-tiba ada beza di antara lelaki dan adakah orang yang mana dibesar dengan perhiasan, dia tahu kan besar dengan perhiasan, dan dia pula bila debat tak nyata, tak nak berdebat. Jadi ini memberi gambaran bahawa orang tina ni tak pandai kecek, tak pandai nak berdebat, tak pandai apa ni, kehidupannya hanya dibesar main mah, main perhiasan, dibesar dalam perhiasan. Jadi seolah-olah orang anak tina ni tak layak dinisbah pada Allah sebab dia lagu ni. Gitu. Jadi ini jadi masalah. Jadi masalah. Pertama, tengok terperhati awaman yunasya ke dhamma yunasya tu ke. Bukan muannas tu, muannas tadhhabu, tadribu, tansha'u, tunasya'u. Dua kiraat ni semua guna dhamma muzakkar belakang. Dhamma lelaki. Lepas tu yunashau fil hilyah wa huwa, tengok wa huwa. Kalau retina wahiyah fil khisam ni wa huwa berarti molek Quran itu sendiri. Tapi walau bagaimanapun sebab dalam kitab tafsir kan ada berkenaan yunashau fil hilyah ni siapa dia ni? Pertama ada kata apa dia? Perempuan, budak-budak perempuan lah. Yang kedua berhala sana. Yang ketiga berkenaan dengan cipta Allah Subhanahu Wa Taala. Yunasya itu kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Yunasya ni dhamir muzakkar kan. Kita nak kembali pada, kalau kita kembali pada perempuan gitulah terjemahan ni. Adakah orang yang mana yang kamu nisbahkan kepada Allah SWT? Tak layak. Sebab apa? Sebab dia dibesarkan dengan duduk main dengan perhiasan. Dan dia bila kecek tak jelas. Ini kata, lepas tu kamu nisbahkan orang lain, kamu sendiri tak sih bila boleh nisbahkan kepada Allah SWT. Dan Allah Taala bagi tahu. Jadi ayat ni kalau kata pada perempuan akan jadi berat. Soalnya perempuan ni tak ada orang sidik, dia main dengan perhiasan, lepas tu nak kecek, nak defend diri, nak apa dia? Nak patah diri betul anda. Sedangkan Allah Taala bagi tahu manusia ni diajar oleh Allah SWT, dia pandai berdebat. Dan realiti pula orang perempuan gitu kan. Tak kan? Hatta zaman jahiliah pun tak. Ada orang perempuan sidik. Hindun isteri Abu Sufyan tu sidik. Lepas tu isteri Nabi Khadijah radhiyallahu anha kan, syidik kan. Jadi amal lagi. Tak perempuan syidik ni. Memang syidik. Jahiliah pun akui. Dan ni realiti dia. Realiti dia sebenar. Tidak semestinya orang perempuan ni jadi lemah. Jadi kalau kita letak orang perempuan jadi masalah. Tapi sebenarnya kalau nak kata perempuan sekata tak boleh kot, sebab dhamir tu dhamir lelaki. Jadi lebih sesuai sebenarnya apa dia sebenarnya. Sebenarnya cerita ni masih lagi nak kritik tentang ibadat akidah orang Mekah. Akidah orang Mekah. Ambil semula kita waja'alu lahu. Allah Taala bagi tahu Allah yang jadikan langit dan bumi. Allah yang jadikan bumi tempat kamu menetap. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang bagi rezeki, Allah yang akan bangkit kamu di akhirat nanti. Allah jadikan makhluk semua Allah belaka. Waja'alu lahu. Tiba-tiba dia jadikan orang Mekah ni jadikan bagi Allah ni di kalangan hamba Allah ni sebahagian daripada Allah semua. Ni duk tengah kritik. Ayat ni siap dia duk tengah kritik tentang kefahaman orang sembah berhala, musyrikin ni. Sebab lepas ni pun sama lagi. Jadi Allah Taala bagi tahu, adakah patut manusia ni dakwa bahawa Allah SWT ada jadikan di kalangan yang dia cipta tu sebagai anak akak, sebagai anak tina, sebagai anak tina dia, anak akak, anak tina dia. Sedangkan orang Mekah sendiri, masyarakat jahiliah ni,
dia pilih pada dia anak lelaki. Dia kalau diberi berita bahawa dia dapat dia kata pada Allah dapat anak tina tu, maka berubah wajah dia jadi nak marah. Maka awaman yunasya. Ini sebenarnya kemuncak bagi kritikan Allah SWT tentang berhala. Sebab tu kita kata yunasya ni berhala, sanam dia. Cuma adakah patut yang kamu dakwa tu, kamu seru tu yunasya fil hilyah. Yunasya ke apa? Kamu jadikan pada dia tu al-hilyah. Kamu buat Tuhan kamu penuh dengan perhiasan, kan, dengan mah, patung mah, tengok tu. Tu lebih sesuai sebenarnya. Sebab tu ini kau daripada Ibnu Zaid, salah seorang mufassir di kalangan tabi'in. Dia bagi tahu ni sebenarnya untuk berhala. Jadi Allah Taala, adakah patut kok kamu seru tu? Ya apa dia berhala-berhala yang kamu seru tu? Yang kamu pakai dengan penuh perhiasan tu. Yang kamu pakai dengan penuh perhiasan. Wa huwa fil khisam kami. Dia tu tak ada nak balas. Bila kamu kritik tanya dia tak ada nak jawab. Tak ada nak jawab apa? Sebab dia batu. Tu lebih sesuai sebenarnya. Kita ada kaitan dengan itu. Kalau tidak jadi payah kita. Jadi payah. Jadi ini sebenarnya Allah Taala nak bagi tahu kesimpulan dia lepas Allah Taala kritik. Yang kamu, adakah patut kamu dakwah yang kamu pakai kan, berhala-berhala kamu dengan perhiasan tu, kemudian kamu sembah. Yang mana kamu sembah tu bahala-bahala tu tak boleh nak catch pun. Bila tanya gapo-gapo tak boleh nak jawab gapo. Wal khasim ghairu mubin. Tak jelah. Tak boleh nak catch. Jadi dia tak boleh nak menjelaskan gapo-gapo kehendak dia, suruh dia larangnya dia tak boleh gapo. Kemudian sama semula waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman. Mereka ni orang Mekah ni jadikan malaikat-malaikat yang mana mereka ni sebenarnya hamba Allah, hamba Ar-Rahman, sebagai anak perempuan Allah. Asyahidu khalqahum, adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat ni? Satu kitabu syahadatuhum wa yus'alun, akan ditulis penyaksian-penyaksian mereka tu, apa yang mereka dakwa tu, dan mereka akan ditanya di akhirat nanti. Ini dalam siap dia nak kritik tentang semua berhala ni. Semua berhala. Wa qalu law syaa ar-rahman, tapi orang Mekah jawab, tak lebar dia jawab, law syaa ar-rahman ma abadna. Kalau Allah Taala tak kenal ni, Allah Taala tak kenal, tak nescaya kita tak akan sembah ni. Jadi berlaku ni mereka dalil, jadi Allah SWT kenal. Wa qalu law syaa ar-rahman ma abadnahum. Kalau Tuhan Rahman tidak mahu ni, nescaya kami tidak akan sembah ni. Kami tak akan sembah ni. Ma lahum bidzalika. Allah Taala bagi tahu seperti mana ayat kita baca surah Al-An'am kan. Allah Taala bagi tahu tidak ada bagi mereka tentang perintah sembah selain daripada Allah. Berhala ni sebagai wasilah ni ada daripada Allah, ada gapo dia penjelasan daripada Allah. Tidak ada ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yakhrus. Perbuatan mereka tidak lain melainkan yakhrusun, dak rakaat semata-mata. Rakaat semata-mata. Am atainahum kitab, adakah kami pernah bagi pada mereka kitab sebelum ni? Ada kami tu kitab laku ayat boleh seru selain daripada Allah. Fahum bihi mustamsikun, yang mana mereka pergi ke mahkami tu. Bal qalu, bahkan sebenarnya kalau tanya mereka akan jawab apa? Inna wajadna aba, kami dapat titik lebah-lebah kami buat gini. Kami dapat titik lebah-lebah kami telah buat di atas satu perkara ni. Wa inna ala atharihim, dan kami ni hanya ikut jejak langkah dia. Jejak langkah dia. Wa kadzalika ma arsalna min qablika min, demikianlah Allah Taala bagi kami telah utus orang sebelum kamu, rasul sebelum kamu pada mana-mana negeri. Kami hantar pemberi peringatan ke semua mereka, tidak kata malaikat qala mutrafuha, berkata golongan-golongan yang mana mewah, yang kaya, yang senang di kalangan penduduk negeri tersebut, lawan rasul-rasul yang diutuskan, mereka kata apa? Kami tak akan tinggalkan. Inna wajadna aba'ana ala ummah, kami dapati tok lebah-lebah kami. Tok lebah-lebah kami ala ummatin, telah berada di atas satu jalan. Itu semua bahala ni. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami hanya ikut jejak langkah mereka. Jejak langkah, kami tak peduli. Qala, katakanlah, awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi abakum, walaupun aku datang kepada kamu lebih betul lagi, lebih baik lagi, lebih petunjuk lagi daripada apa yang kamu dapati yang dibuat oleh terlebah-terlebah kamu, adakah kamu nak ikut mereka juga? Qalu, mereka kata, inna bima ursiltum bihi kafirun. Mereka kata, sesungguhnya kami dengan apa yang kamu diutuskan dengannya tu kafirun, kami tak seikut, kami nak ikut terlebah-terlebah kami. Fantaqamna minhum, lalu Allah Taala bagi tahu kami telah timpa kepada mereka azab. Fanzur, perhatilah wahai orang baca Quran, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana kesudahannya orang yang mana mendustai perintah Allah Subhanahu wa taala. Masuk kisah Nabi Ibrahim sikit. Wa idz qala Ibrahim li abi, ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim, bahawa Nabi Ibrahim berkalimah ini. Sebab orang Mekah dakwa dia Ibrahim. Ni cara dia
Ini cara berhujah. Quran ajar pada kita. Orang Nabi Ibrahim sebenar lagu mana? Tak, sebab kita lah orang kita dakwah amalan ni. Kita mazhab Syafi'i sebab gini. Orang mari mazhab Syafi'i sebenar. Ini cara berhujah. Kita nak tahu kebenaran, Quran ajar pada kita. Ini cara Quran ajar. Tak, bukan cara sama-sama. Tak, Syafi'i sebenar lagu mana? Tak, para sahabat sebenar lagu mana? Tak, Nabi sebenar lagu mana? Ini Nabi Ibrahim. Orang dakwah mereka ni Ibrahim ya. Mereka amalan mereka warisan daripada Nabi Ibrahim. Jadi sebab tu Allah Taala kerap kali datangkan. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata pada ayah dia daripada kaum dia, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri apa yang kamu sembah selain daripada Allah, semua berhala ni. Malaikat, aku hanya sembah allazi fatarani, yang cipta aku, fa innahu sayahdini, dia akan bagi petunjuk pada aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbihi, dan Allah Taala jadikan kalimah ni kekal pada orang ikut selepas dia. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka dapat kembali. Dan memang kesan daripada dakwah Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim kan. Talbiyah tu kekal lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa ma malak. Dia tambah sikit ya. Tak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Kami sahut surah-Mu ya Allah. Kami tidak sekutu dengan-Mu ya Allah. Mari terlebih, mari tambah. Illa ma, kecuali hak sekutu kau bagi izin. Ni Allah tak bagi izin. Tu kan. Tak boleh sekutu selain daripada Allah. Tak apa, tak kenali boleh. Tak nak izin. Sebab dia waliullah, dia orang Allah juga. Kita bukan minta dengan dia, minta dia biar dia minta dengan Allah. Allah. Tak, minta dia yang minta dengan Allah. Syirik mana? Supaya minta, mana beza? Siapa dia beza antara orang mati dengan orang hidup ni? Dia syirik. Dia buat lagu tu pula. Dia tak ada beza kan di antara kita boleh minta dengan doktor, dengan jumpa, tak ada masalah, tak jadi syirik. Mana jadi? Nabi bagi tahu, Nabi suruh. Nabi buat. Tak, minta tolong sahabat, minta gabar-gabar, tak ada masalah. Dia tak bunuh, mana ada orang punah dengan gini. Tapi kalau dengan kubur ni, punah. Orang punah. Orang seru. Tak, mula seru kubur, lepas tu mari ajar daripada lepas ni, kalau kita benar tak, lepas ni tak pergi kubur, boleh seru mana-mana. Lepas ni tak seru Allah, tak layak kamu seru. Kamu kena seru syekh. Jadi lama-lama tak ada Allah. Lama-lama. Lama dia buat simbol. Ni simbol dia, ni simbol, jadi takar, jadi gapah habis. Gitu, dia permulaan dia. Saya tahu dah, saya telah sesat amadah dia tahu dah. Permulaan syirik lagu ni sebenarnya Ibnu Abbas bagi tahu. Permulaan syirik lagu ni. Jadi bahaya. Dia guna istilah ni zukhrufal qawli wurwa ni. Apa beza dengan orang hidup dengan orang mati? Mung beza dia kata. Ada beza? Lah tak ada beza. Bahaya tu. Tak. Kita tak ada benda Allah, masyarakat kita tak ada sebenarnya. Masyarakat kita tak ada. Tapi tengok bila orang Tok Lebar buat kan, masyarakat kita gitu juga. Serapuh tu sebenarnya. Allah tak biasa pun. Tak ada. Tapi ni Allah Taala cerita Nabi Ibrahim. Allah Taala jadikan kalimah Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim kekal. Tapi diubah. Dia ubah sikit lah. Saya masuk sikit lah. Pokok lah. Orang kata jangan pakai pokok ni. Iblis mari pokok kekal. Pokok kekal. Dia ubah sikit. Ubah sikit. Ubah sikit pun pak syirik kan bahaya. Pak syirik. Tak. Pak syirik. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dia dapat kembali. Kami jadikan ajaran Nabi Ibrahim ni sakit baki dia kekal untuk mereka mudah kembali. Bal matta'tu haula, bahkan sebenarnya Allah Taala bagi tempoh pada mereka. Begitu kat terlebar-terlebar mereka sebelum ni yang mungkin jadi sesat ni sebab bahala mari sampai 390 ni mak lama masa 200 tahun ya. Daripada so tak apa jadi pula kan. Bal matta', bahkan sebenarnya kami bagi tempoh, kami bagi masa pada tertubal hatta ja'ahum, sehingga datang pada mereka hak wa rasulun, sehingga datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila datang pada mereka hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Quran ni, mereka tuduh Nabi apa? Hadza sihrun wa inna bihi kafir. Mereka tuduh Nabi ni ahli sihir, dan mereka kata kami tetap apa yang dibawa ni kafir, kami tak ikut. Wa qulu awlan kisambung balik.